Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton Fokus Minggu Depan, di mana seperti biasa kita akan membincangkan berita yang kami jangka akan dominasi laporan dan juga liputan berita dan juga dada-dada akhbar sepanjang minggu depan. Mungkin perkembangan politik sudah sedikit surut selepas selesainya PRK di Pulai dan juga Simpang Jeram. Kita menanti PRK untuk Pelangai Pahang dan sudah tentu sebelum ini juga PRN juga sudah selesai. Bermakna fokus kini sekarang ini sepatutnya lebih tertumpu kepada pentadbiran dan juga ekonomi. Dan bercakap berkenaan dengan pentadbiran dan ekonomi, kerajaan akan mengumumkan ataupun membentangkan kajian separuh penggal untuk rancangan Malaysia ke-12 tidak lama lagi. Dan ini wajar untuk kita bincangkan kerana ia merupakan blueprint untuk perkembangan dan juga pembangunan ekonomi negara untuk beberapa tahun akan datang. Jadi banyak yang kita ingin bincangkan berkenaan dengan ini. Saya mahu terus saja bersama dengan Profesor Madya Dr. Yusof Sahari, penganalisis ekonomi, anak Malaysia yang kini menjawat Ketua Ekonomi Buruh di Kementerian Sumber Manusia dan Emiratisasi Emirah Arab Bersatu atau UAE. Prof, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, sebelum kita pergi dengan lebih mendalam kepada KSP, Kajian Separuh Penggal RMK 12 ini, untuk memulakan perbincangan ini, mungkin Prof boleh melihat Kajian Separuh Penggal adalah seperti namanya, adalah kajian untuk separuh penggal. Dan setakat ini, Prof, apa yang Prof lihat pada pelaksanaan rancangan Malaysia ini dan apa yang patut diberi tumpuan oleh kerajaan dalam kajian separuh penggalnya? Kajian separuh penggal ini adalah satu perkara rutin yang biasa dilakukan oleh pihak dulunya dipanggil Unit Perancangan Ekonomi, sekarang Kementerian Ekonomi ya. Setelah 2 tahun perjalanan rancangan Malaysia, sebuah rancangan Malaysia itu berlaku. Dalam konteks ini, rancangan Malaysia ke-12 telah berlangsung sejak 2021 sehingga sekarang. Jadi keperluannya untuk mana-mana rancangan jangka masa sederhana ini kita akan buat semakan kembali ke arah sejauh mana kita nak untuk mengetahui sasaran yang kita sasarkan tempoh hari pada 2021 itu mampu dicapai sehingga 2025. Jadi dalam mana-mana kebiasaannya dalam kajian separuh penggal rancangan Malaysia ni, dalam mana-mana KSP sebelum ini ya, Luqman, antara perkara yang akan berlaku yang kita akan dapat lihat dalam rancangan Malaysia KSP ini, kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 ini adalah fine tuning dan juga cadangan langkah baru ataupun strategi baru yang kita kena pasti yang boleh kita capai, yang boleh kita laksanakan untuk tempoh 2023 sehingga 2025 supaya sebahagian besar sasaran kita yang kita setapkan pada 2021 itu tercapai. Antara perkara yang saya dapat lihat, yang saya nampak yang akan berlaku secara jelas adalah intervensi ke atas upah melalui gaji progresif. Juga yang saya nampak adalah elemen-elemen untuk memasukkan nilai-nilai ekonomi madani itu sendiri, konsep itu ke dalam KSP yang akan datang ini. Sebahagian kalau kita tengok peringkat awalnya, saya dapat melihat sebahagian indikator yang disasarkan pada rancangan Malaysia awal dahulu telah tercapai, tapi masih banyak lagi sasaran-sasaran yang tidak tercapai. Ini memerlukan kepada penentu ukuran semula, sasaran perlu disemak semula. Semakan ini memerlukan juga kepada penilaian strategi yang akan dilaksanakan semula. Jadi pada pandangan saya, untuk kita kena faham bahawa rancangan Malaysia ke-12 ini, semak KSP ini atau kajian separuh penggal ini, dia hanya untuk tempoh 2 tahun ke depan sahaja. Jadi ianya lebih kepada Luqman, lebih kepada perencanaan dan juga semakan kepada strategi berbanding dengan dasar-dasar baru yang akan kita perkenalkan. Selalunya dasar-dasar yang baru, yang besar, yang bersifat struktural, yang lebih akan memakan jangka masa yang lebih panjang sikit, kita akan masukkan dalam rancangan Malaysia ke-13 nanti. Ya, dan sudah tentu Prof, antara strategi utama adalah seperti yang Prof sebut sebentar tadi untuk menangani isu kekurangan gaji ataupun pertumbuhan gaji yang perlahan, tidak setimpal dengan kenaikan inflasi, dan itu salah satu daripada fokus dalam pembentangan saya percaya RMK kajian separuh penggal untuk RMK 12 kelak.
Tapi Prof, itu adalah satu aspek. Satu lagi aspek adalah untuk kita lihat dari mana dana itu akan datang. Dari mana duit itu akan datang untuk kita melihat semula struktur gaji, untuk kita melihat semula subsidi untuk menjadikan ia lebih sasar. Jadi bagaimana pula dari segi aspek menambah dan mempelbagaikan pendapatan kerajaan agar ia lebih mampan? Ya, ini satu soalan yang sangat baik, Lokman. Kerana ini juga salah satu dalam rancangan mana-mana rancangan Malaysia, aspek kemampanan fiskal itu akan menjadi salah satu agenda utama dalam dokumen berkenaan. Ya. Dalam konteks ini, kita kena memahami bahawa segala program dan juga strategi yang nak direncana dalam rancangan Malaysia akan menggunakan perbelanjaan pembangunan, ya. Dalam bajet seperti kita tahu ada dua jenis perbelanjaan mengurus dan perbelanjaan pembangunan. Perbelanjaan pembangunan ini akan terarah sepenuhnya kepada rancangan Malaysia yang dilaksanakan. Jadi sudah pasti satu perkara kalau kita memahami bahawa Malaysia perlu ada agenda pembaharuan ekonominya. Ini memang tidak dapat nak dielakkan kerana kita dalam bahasa lain ekonomi kita memang kalau keadaan kita sebegini kita tidak mampu untuk menandingi pada kedudukan yang lebih baik. Jadi kita perlu berubah, kita perlu overhaul ekonomi kita. Untuk overhaul itu pastinya ia memerlukan perbelanjaan. Jadi persoalan perbelanjaan ini adakah ramai yang tertanya-tanya juga, ya, termasuk saya, adakah dalam semakan kali ini ataupun kajian separuh penggal ini akan memasukkan ataupun menerapkan perkara-perkara yang melibatkan pembaharuan dan juga reform kepada isu fiskal kerajaan, ya, fiskal kerajaan persekutuan terutamanya. Adakah kita akan memperkenalkan kembali GST ataupun ditukar nama kepada Value Added Tax atau VAT, itu satu cukai yang lebih komprehensif, yang mungkin kita bermula dengan kadar yang lebih rendah contohnya, ataupun apakah kaedahnya kalau kita menghadapi masalah untuk memperkenalkan kembali VAT itu, mungkin kalau satu persoalannya siapa akan mendanai pelaburan dan juga pembangunan ekonomi kita. Kalau kita nak mendanai sendiri, kita mempunyai satu sumber yang terhad kalau kita tidak laksanakan VAT contohnya. Jadi satu option lagi ialah kalau kita tidak mempunyai kekukuhan, kestabilan fiskal, maka kita boleh mendapatkan dana tersebut melalui pelaburan daripada pihak luar. Jadi untuk menggalakkan pelaburan masuk ke Malaysia, pelbagai perkara perlu ditambah baik, termasuklah kestabilan politik itu sendiri, takbir urus ekonominya, cara easy of doing businessnya, semua perkara itu perlu dilihat supaya kita nak memastikan pembangunan ekonomi kita sebahagian besarnya boleh didanai oleh pihak luar. Tapi untuk memastikan pihak luar tertarik untuk mendanai pelaburan dan juga pembangunan ekonomi Malaysia, maka mereka perlulah melihat sesuatu pelaburan itu yang kondusif pada mereka dengan iklim pelaburan yang lebih menarik dan juga pulangan yang lebih menarik. Ini bukan ini bukan pada pandangan saya kalau melihat keadaan ekonomi kita, ia tidak ada satu penyelesaian yang khusus. Dia melibatkan pelbagai pihak ni, termasuklah Luqman, ya, termasuklah kaedah peraturan dan perundangan di peringkat negeri juga perlu dititik berat, diberi keutamaan. Kerana kita memahami dalam konteks Malaysia ini, di setiap negeri dan juga wilayah ini mempunyai peraturan mereka tersendiri. Kalau kita nak masukkan pelaburan tertentu di negeri A contohnya, kita akan tertakluk kepada peraturan dan juga undang-undang di negeri A. Kadang-kadang ini juga menjadi salah satu batu hambatan untuk menarik pada pelaburan asing, Lokman. Ya, bagaimana Prof dengan mereka yang mengatakan bahawa tadbir urus ekonomi sudah mungkin okey, tidak cemerlang tapi juga tidak buruk prestasinya. Kestabilan politik sudah bertambah baik khasnya selepas kita sudah selesai PRU, PRN dan juga beberapa PRK. Tetapi mungkin pelabur tidak cenderung untuk datang ke Malaysia dan melabur hanya kerana hakikat mudah bahawa mereka berupaya mendapatkan pulangan yang lebih tinggi di negara-negara jiran seperti Indonesia dan Vietnam dan sebagainya, dan Malaysia sukar untuk bersaing daripada segi ini.
Faktor pelabur adalah satu pulangan, faktor pulangan itu bergantung juga kepada beberapa faktor lain juga ya. Contohnya ambil bahasa mudah, kalau individu tertentu ingin melabur perniagaan mereka di Malaysia ya, ataupun ingin membuka cawangan ataupun perniagaan di Malaysia mereka, mungkin ia akan memakan masa satu tempoh yang lama. Ini pemerhatian saya ya, kerana ia melibatkan pelbagai pihak dari segi daripada pendaftaran perniagaan sehinggalah pendaftaran lesen dan sebagainya. Ini akan memakan masa yang lama. Ini berbanding dengan negara-negara yang seperti UAE. Bukan kerana saya bias kerana saya berada di UAE, kerana hakikatnya UAE salah satu negara yang ada indeks ranking daya saingnya di antara top 10 di Malaysia, di dunia. Dan juga kalau saya melihat di sini memang kaedah urusan perniagaan mereka, sehingga dengan mengambil kira juga kaedah kemasukan pekerja daripada luar sangat mudah. Jadi ini mengurangkan kos permulaan kepada perniagaan, dan ini seterusnya akan menggalakkan perniagaan untuk berada di Malaysia. Dan ini apabila ini mudah untuk dilaksanakan, jadi pastinya ia juga akan memberi pulangan masa hadapan yang lebih baik. Baik. Prof, kita akan berhenti seketika, kita akan sambung perbincangan ini. Selepas ini, Fokus minggu depan akan kembali. Baik, anda kembali dalam Fokus minggu depan. Saya Luqman Haris. Kita membincangkan berkenaan dengan pembentangan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 yang akan diadakan ataupun dilaksanakan tidak lama lagi. Dan untuk itu saya bersama dengan Profesor Madya Dr. Yusof Saari, Ketua Ekonomi Buruh di Kementerian Sumber Manusia dan Emiratisasi Emirah Arab Bersatu UAE. Prof, saya mau kembali kepada apa yang Prof sebut awal tadi dalam segmen pertama, iaitu overhaul yang diperlukan dalam ekonomi kita. Nah, apabila kita bercakap dengan ekonomi ini, satu perkara yang sangat luas, sangat rumit, sangat mendalam dan banyak teknikalitinya dan banyak cabang-cabangnya, Prof. Tetapi secara spesifik dan secara mudah untuk orang di luar sana faham, Prof, apa yang Prof rasakan patut menjadi antara overhaul utama dalam ekonomi kita yang wajar diterapkan dalam kajian separuh penggal untuk RMK kali ini? Luqman, memang fungsi rancangan Malaysia ni ialah untuk overhaul ekonomi. Kalau bajet yang diumumkan setiap tahun itu, dia lebih kepada untuk memberi suntikan dalam bentuk jangka masa pendek je. Dia tidak melibatkan overhaul. Okey, bila kita cerita tentang overhaul ekonomi kita ni, memang sangat rumit dan juga memang ada setengah perkara komponen itu telah menjadi satu benda yang telah mencengkam lama dalam ekonomi kita dan perlu dirawat. Satu, perlu dirawat segera, dan juga perawatan itu perlu berterusan supaya kembali lebih baik ya. Antara perkara yang menjadi utama yang perlu diberi perhatian adalah pertama, pasaran buruh itu sendiri, kerana kita kena faham bahawa kita ni berada, salah satu kenapa kita berada dalam middle income trap ni, dia adalah satu sebabnya adalah disebabkan oleh labour market trap, yang saya panggil labour market trap. Labour market trap ni antara perkara yang perlu di-overhaul, aspek gajinya, Luqman ya, yang kita bincangkan di awal tadi, aspek bagaimana kebergantungan kepada perniagaan ataupun industri yang berintensifkan buruh, kebergantungan kepada pekerja asing, isu ketidakpadanan pekerjaan di antara permintaan dan penawaran. Ini antara perkara-perkara di bawah pasaran buruh. Kemudian kita pergi pada satu lagi dalam komponen pasaran perniagaan ataupun pasaran dari aspek ekonomi pula. Antara perkara yang kita perlu lihat, kita perlu perbaiki kedudukan kita di rantaian nilai global, kerana kita masih dalam keadaan kita sekarang, kita masih lagi berada dalam rantaian atau pengeluaran yang bernilai rendah. Bernilai rendah ni maksudnya, kalau contoh mudahnya pengiraan kami dulu, kalau RM1 kita ekspor produk kita, hanya 40 lebih kurang 40 sen je kita dapat, lagi 60 sen je segi pada negara-negara lain. Itu contoh, maksudnya kalau boleh kita naikkan dari RM1 kita ekspor hari ni, kita dapat 70 sen ke dapat ke Malaysia, itu yang dimasukkan dalam rantai nilai yang lebih baik ya. Selain dari itu adalah komponen dalam pasaran perniagaan ini adalah perusahaan kecil, mikro, kecil dan sederhana ataupun
ataupun MSME ni. Ini perlu diberi perlu diberi perhatian khusus, sangat khusus bagi saya penting kerana mereka ini MSME ini secara keseluruhannya 98% lebih menguasai ataupun mendominasi pertubuhan perniagaan di Malaysia ni, tapi dari segi sumbangan mereka kepada KDNK dan juga kepada pasaran buruh lebih rendah berbanding dengan mereka yang hanya mendominasi sekitar 2% daripada perniagaan di sana. Jadi penting untuk kita naikkan upskilling, bukan upskilling, untuk upgrading MSME ini. Kalau kita dapat upgrading tak perlu banyak, sedikit pun cukup. Ia sudah banyak membantu untuk mentransformasi ekonomi kita ke depan ya. Antara bidang perkara lain juga yang kita beri tumpuan adalah kita tengok juga dari pasaran perniagaan ini, yang perkara yang perlu kita beri tumpuan adalah bagaimana kita untuk mengadaptasi kepada teknologi, Luqman. Kalau satu masa dulu, kalau boleh saya kongsi dulu, kita berada satu tahap yang sama dengan Korea Selatan dan industri kita sangat baik sekali bertumbuh, tapi selepas itu negara-negara seperti Korea Selatan ini jauh meninggalkan kita ya. Jadi disebabkan oleh kita lambat untuk upgrading perindustrian kita. Jadi kita perlu kepada satu usaha untuk upgrade semula perindustrian kita, dan alhamdulillah saya nampak dalam baru-baru ini Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030 yang diumumkan baru-baru ini sudah meletakkan penanda direction ataupun hala tuju yang sangat baik sekali. Jadi kita juga berharapkan bahawa semakan ini ataupun kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 ini akan mengadaptasi ataupun mengambil kira cadangan dasar dan juga strategi yang didokumentkan di dalam Pelan Induk Perindustrian Baharu 2030. Dan Prof, seperti yang kita sering ulang Prof, segala dasar-dasar ekonomi ini, lumrah ekonomi ini adalah ia mengambil masa, ia memakan masa. Tidak banyak low hanging fruit dalam ekonomi ini. Kebanyakan polisi sekurang-kurangnya yang berimpak tinggi dan yang bermakna akan mengambil masa. Jadi seringkali kalau kita bincangkan, kita hanya boleh bincangkan unjuran atau kita boleh bincangkan sama ada trajektori ekonomi sekarang, dasar ekonomi sekarang meletakkan kita di landasan yang betul untuk mencapai destinasi itu. Adakah Prof merasakan segala semua yang sudah diumumkan kerajaan setakat ini sedikit sebanyak meletakkan ekonomi kita on the right track untuk mencapai apa yang kita sasarkan? Kalau tanya saya, kalau berdasarkan kepada apa yang didasari kepada rancangan Malaysia ke-12 seperti mana yang diumumkan pada 2021 yang lepas, ia memberi satu hala tuju yang dah jelas, yang dah betul untuk Malaysia ke depan. Okey, cuma dalam saya mengharapkan kerajaan terus menambah baik ataupun meneruskan apa yang terkandung di dalam buku rancangan Malaysia ke-12 tersebut. Ia memang konteks Malaysia, kita tidak boleh lari daripada yang saya panggil paradok dasar politik ini. Paradok ini muncul disebabkan oleh kerana adanya kerana benda yang baik kadang-kadang, benda yang baik dari perspektif ekonomi contohnya VAT atau GST ini, tapi mungkin ia sukar untuk dilaksanakan disebabkan oleh paradok politik tadi, disebabkan oleh politik tadi. Jadi saya sebagai penganalisis, kita tidak mahu perkara benda yang baik yang kepada ekonomi kita oleh kerana faktor politik ini menyebabkan kita lambat ataupun kita masih lagi mentarik tali ataupun menunda kepada sesuatu perkara yang baik. Jadi itu perlu diberi penekanan. Dalam yang sama juga ya, saya melihat kalau boleh apa kita mahukan apa saja dah hala tuju yang kerajaan tetapkan ekonomi Malaysia Madani sebagainya, maka ini perlulah diterjemahkan kepada sesuatu perkara yang akan termaktub, sesuatu perkara itu diselaraskan dengan, maksud saya diselaraskan dengan rancangan Malaysia ke-12 itu. Kerana bagi saya sekarang ni saya tidak pasti, saya masih tidak pasti ya. Ini pandangan peribadi saya dan pandangan ikhlas saya kepada Malaysia. Saya tidak pasti kalau dulu kita ada WKB, Wawasan Kemakmuran Bersama sehingga 2030.
Jadi 2030 itu maksudnya kita letakkan sasaran 10 tahun ke depan. Kita nak jadi apa 2030 dan rancangan Malaysia ke-12 dan rancangan Malaysia 13 ni akan mendasari kepada pencapaian tersebut. Tapi sekarang ni kita mungkin kita ada Malaysia Madani ya. Malaysia Madani tetapi masih saya ketika mana diumumkan pada pandangan saya dia tidak komprehensif. Dia tidak komprehensif, banyak perkara-perkara yang bersifat keseluruhan overhaul itu tidak ada di situ. Saya tidak nampak di situ. Jadi ini sedikit menggusarkan saya pada kita nak letakkan apa pada ke depan sehingga 2030 itu. Adakah SDG yang kita nak letakkan sebagai kita punya panduan ataupun apakah perkaranya. Jadi kalau soalan Lokman tadi, kita dah jelas nak pergi satu destinasi, ya kita dah nampak jelas destinasi tersebut. Mungkin saya bimbang, kita harapkan destinasi tersebut ke depan tu tidak diganggu oleh kalau kita memandu, kita dah nampak nak capai satu town di depan sana, satu bandar di depan sana, kita harap kita tidak diganggu oleh kabus dan juga hujan yang mungkin menyebabkan kita tersasar untuk sampai kepada tempat tersebut. Lokman. Baik, terima kasih Profesor Madya, Dr. Yusof Sari, Ketua Ekonomi Buruh di Kementerian Sumber Manusia dan Emiratisasi Emirah Arab Bersatu atau UAE. Terima kasih kepada anda kerana menonton Fokus minggu depan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam hormat.